Malam ini saya selalu ceramah. Kalau saya ceramah, saya terang. Kita pasti terang pasal UMNO Barisan Nasional. Malam ini pelik sedikit. Kita mau cakap pasal kita punya bekas Menteri Besar Tan Sri Khalid. Saya tak mau marah sama dia. Itu dia punya pasal. Tapi saya kena terang sedikit pasal dia punya kes. Ramai orang tak faham. Orang tanya kenapa mau tukar Tan Sri Khalid. Dulu kita pusing satu Malaysia cakap ini orang sangat baik. Itu dulu betul lah, sangat baik. Ada orang pernah jadi baik, lepas itu jadi tak baik, ramai juga. Malam ini saya hanya mau jawab beberapa soalan. Orang tanya kenapa mau tukar Tan Sri Khalid. Itu kita kena jawab. Ramai orang tanya lagi, kalau you sudah tahu dia tidak bagus, kenapa you tidak buang dia masa pilihan raya umum yang lepas? Juga kita kena jawab. Saya kenal Tan Sri Khalid ini sudah lama. Saya kenal Tan Sri Khalid, umur saya 15 tahun, masa saya Form 3. Masa itu saya ada masuk satu competition. Dia jadi hakim. Ada 5 orang hakim, 3 orang kasih saya menang, 2 orang kasih saya kalah. Saya tak tahu Khalid kasih saya menang ke kasih saya kalah. Tapi saya kenal dia masa saya Form 3. Tahun 2009 saya letak jawatan dalam corporate. Saya datang sertai Kerajaan Negeri Selangor sebab Datuk Seri Anwar minta tolong. Dia cakap, you ambil cuti 2 tahun, tolong Tan Sri Khalid rancang ini ekonomi Negeri Selangor. Itu Datuk Seri Anwar tipulah. Sekarang sudah 6 tahun saya masih lagi dekat sini. Dari tahun 2009 saya kerja dengan Kerajaan Negeri Selangor sebagai CEO dia punya Economic Office. Tiap-tiap minggu kita ada satu meeting. Meeting itu ada 3 orang saja. Tan Sri Khalid Menteri Besar, Datuk Seri Anwar Penasihat Ekonomi, saya dari sekretari duduk tengah-tengah. Jadi sebab itu, saudara-saudari, saya kenal Tan Sri Khalid secara dekat. Macam mana dia buat kerja, macam mana dia buat keputusan. Ini saya sudah kenal dari tahun 2009. Kalau orang tanya kita banyak komplain atau tidak, memang banyak komplain. Antara orang paling banyak komplain, YB Khalid Zaman. Dari dulu banyak komplain. Tan Sri Khalid banyak isu. Dia banyak janji sama orang, dia janji mau buat, dia tak buat. Itu YB Khalid sudah cakap. Tetapi daripada tahun 2009, bila orang suruh tukar sama Tan Sri Khalid, orang komplain dengan Tan Sri Khalid, PKR masih lagi pertahan defend sama Tan Sri Khalid. Sebab kita cakap ini orang jujur, dia tak nak makan duit. Kita punya Menteri Besar, kalau dia lemah pun, kalau dia tak makan duit, ini orang kita mesti pertahankan. Sebab kita sudah tak mau ada Menteri Besar macam Ketoyo dulu. Itu sebab kalau orang tanya, kalau Tan Sri Khalid banyak masalah, kenapa you tak mau tukar dulu? Kita tak tukar dia sebab kita cakap dia mungkin ada problem, tapi dia tak nak makan duit. Orang yang lemah, slow, tapi tak nak makan duit, kita boleh baiki dia, kasih tolong sama dia jadi menteri yang besar lebih baik. Itu tahun 2009. Problemnya makin lama dia buat keputusan yang berbeza dengan Pakatan Rakyat. Kita janji dengan rakyat, Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, kita janji kita mesti pertahankan hak setiap orang rakyat Malaysia kebebasan beragama. Orang Islam kita bagi tempat, kita bantu angkat agama Islam, tapi kita juga akui hak orang Kristian, Buddha, Hindu untuk mengamalkan agama. Problem mula tiba apabila Jabatan Agama Islam sudah rampas Bible. Kita tanya sama Tan Sri Khalid, kerajaan negeri tak boleh lepas tangan, ini punya masalah. Saya ada cakap kuat dengan dia,
I said in no uncertain term to Tan Sri Khalid, kalau Jabatan Agama Islam ada bukti itu Bible bahasa Melayu guna untuk convert orang Islam jadi Kristian, tolong dakwa itu orang dalam mahkamah. Sebab kita ada undang-undang. Awak undang-undang jelas, undang-undang Selangor, undang-undang persekutuan, orang bukan Islam tidak boleh convert orang Islam agama lain. Jelas. Kalau Jabatan Agama Islam ada bukti itu Bible sudah guna mau convert, Kerajaan Negeri Selangor mesti charge itu orang dalam mahkamah. Tetapi kalau you tak ada bukti, you kena pulangkan Bible itu serta-merta, kerana kita tidak boleh rampas orang punya holy book. Itu kita cakap sahabat nanti. Saya cakap dengan dia juga. Saya dulu duduk UK, saya duduk London dulu lama. Saya duduk UK 10 tahun. Saya kerja dekat London 4 tahun. Saya orang Islam, duduk negara majoriti semua Kristian. Saya cakap sama Tan Sri Khalid, kalau dulu dekat London, kerajaan UK datang rampas saya punya Quran, saya mesti takut punya, saya mesti tak percaya sama itu kerajaan. Kalau kita tidak hati-hati, kita biarkan orang rampas Bible, itulah perasaan pengundi dan rakyat bukan Melayu dan Islam dekat Malaysia. Dia sudah hilang percaya. Dia cakap ini Pakatan Rakyat. Dulu mau janji jaga orang bukan Islam, tapi bila dia sudah menang, dia buat sama saja macam ini. Kita cakap sama dia, kalau ada bukti, you charge dalam mahkamah. Kalau tidak ada bukti, pulangkan balik Bible. Dia ada pulang Bible. Sampai hari ini kita tidak tahu itu Bible dekat mana. Jadi kita sudah tegur dia banyak kali. Kita sudah cakap sama dia, dia mesti berlaku adil dengan semua orang dan mesti ikut manifesto yang kita sudah janji sama rakyat. Kita lain. Kemudian ada problem lagi. Dia kasih satu projek besar Lebuh Raya, lalu daripada satu hujung Kuala Lumpur pergi satu kawasan, lalu semua kawasan kita punya orang. Projek itu, projektor Lebuh Raya dia kasih sama orang kuat, paling kuat UMNO Barisan Nasional. Satu dia bagi dekat isteri bekas Ketua Hakim Negara Azmi, Zaki Tun Azmi. Satu lagi company itu orang ialah peguam kepada UMNO. Peguam itu jugalah peguam yang bantu UMNO rampas perak daripada Pakatan Rakyat dulu tahun 2009. Tan Sri Khalid dia boleh luluskan ini Lebuh Raya daripada Kindara pergi ke Damansara, walaupun hampir semua penduduk dekat Damansara cakap mereka tidak mahu ini Lebuh Raya. Bila orang tanya sama dia, macam mana you boleh luluskan Lebuh Raya sedangkan Pakatan Rakyat mau hapuskan tol? Dia jawab, itu Pakatan Rakyat pusat punya. Dekat Selangor kami tak pakai, itu punya janji. Jadi kita cakap lagi sama Tan Sri Khalid, you tak boleh buat macam ini. Kita kempen satu Malaysia, mau hapus tol. Kalau you buat macam itu, nanti orang cakap Menteri Besar Selangor sudah mau kasih tipuan. Itu sebelum tahun 2014. Walaupun ada isu besar macam itu, orang tanya boleh ke tidak tukar Tan Sri Khalid, Datuk Seri Anwar masih lagi cakap tidak boleh tukar sebab dia orang jujur, dia jaga duit bagus punya. Tak boleh tukar. Walaupun dia sudah rampas Bible, walaupun dia sudah kasih Lebuh Raya besar sama UMNO. Tapi saudara-saudari, tahun 2014 kita mula dengar dia mau masuk, mau kasih deal kauti, mau cancel dia punya hutang,
Orang yang tolong dia mau cancel ini punya hutang ialah orang kuat gaib, nama dia Tan Sri Rashid Manaf. Ini dulu lawyer. Kita sudah mula dengan Januari 2014. Bila saya cakap sama orang semua banyak orang cakap ini semua tipu. Sebab dia kata Tan Sri Khalid orang kaya, dulu sudah jadi CEO Gatri, macam mana dia boleh jadi, macam mana dia boleh ada hutang? Kalau dia kaya, macam mana dia boleh ambil hutang? Saya mau cakap dekat Malaysia, lagi kaya you punya harta, lagi banyak you punya hutang. You tengok itu saya doktor, dia orang, dia cakap dia orang Melayu lah, tapi dia orang Arab lah. Dia orang Arab paling kaya dekat Malaysia. Dia juga adalah orang paling banyak hutang dekat Malaysia. Jadi kalau orang cakap ini Tan Sri Khalid sudah kaya, macam mana dia mau ada hutang? Sebab dia kaya lah, dia lagi banyak hutang. Kalau mau faham pasal dia punya hutang ini, kita kena tengok balik tahun 94, masa saya masih lagi dekat sekolah. Tahun 94, masa itu Tan Sri Khalid CEO Permodalan Nasional Berhad. Itu PNB yang jaga amanah saham semua. Masa itu 1994, he was the CEO of Permodalan Nasional Berhad. Kerajaan Malaysia pada masa itu mau dia pindah, mau lantik orang lain ganti dia dekat PNB. Dia tak mau pindah. Tan Sri Khalid ni kalau suruh dia pindah, suruh dia tukar kerja, dia tak mau. Dia mau duduk situ juga. Daripada 94 lagi. Jadi kerajaan Malaysia pada masa itu cakap, baik Tan Sri Khalid, kita mau you pindah pergi syarikat lain. Kerajaan Malaysia menawarkan dia untuk beli, offer dia beli saham Gatri, harga diskaun. Saya ingat pada masa itu harga saham RM3 lebih, dia dapat RM2 beli, diskaun RM1 lebih satu saham. Dia dapat offer untuk beli saham daripada Gatri 5% saham, harga dia RM214 juta. Jadi dia dapat dibeli itu saham RM214 juta. Dia jadi orang pegang saham paling besar dalam Gatri. Sebab itu dia jadi CEO Gatri tahun 1990. Macam mana dia bayar ini saham 214 juta? Ini tak ada datang daripada langit, tak ada datang daripada sungai. 200, masa itu pun Rosma tak ada baik sama dia, jadi Rosma pun tak ada kasih. 214 juta dia ambil daripada pinjaman Bank Islam. Kerajaan cakap, ini you boleh beli saham 214 juta. Ini saya kasih tolong, saya sudah suruh Bank Islam bagi 214 juta pinjaman sama Tan Sri Khalid. Jadi Tan Sri Khalid tahun 1994, 1994, he took a loan 240 million ringgit to buy 5% holding in Gatri. Dia belilah. Dia pun sudah jadi bos Gatri 94, 95, 96, 97 ada problem. Sebab itu ekonomi krisis, harga saham sudah jatuh. 98 dia kena bayar kali pertama dia punya hutang. Dia sudah pinjam 214 juta, mestilah dia bayar hutangnya. Dia kena bayar tahun 1998. Oktober 1998 dia tulis surat sama Bank Islam, cakap minta maaf Bank, saya tak ada duit, saya tak boleh bayar lagi, boleh postponekan. Jadi 98 dia postpone bayar. Setahun kemudian 99 Bank Islam minta lagi, sila bayar, you punya installment dah kena bayar. Tan Sri Khalid tulis satu lagi surat, cakap minta maaf, saya tak boleh bayar lagi, boleh kasih tangguh. Nanti you buat macam itu, bank pergi rampas you punya rumah. Jadi dia pinjam 94, 94, dia tidak pernah bayar itu hutang 214 juta sampai tahun 2001. Bank Islam panggil Tan Sri Khalid, cakap
ini hutang sudah 6 tahun tak ada bayar. Bank Islam mau offer satu deal, dia kata kita tukar macam ini. Tan Sri, you kasih you punya share sebagai cagaran collateral. Kita ambil you punya share. Lepas itu tiap-tiap 6 bulan you mesti bayar sikit-sikit you punya hutang yang 214 juta. Tapi kali ini sebab kita sudah ambil you punya saham, kalau you tak bayar, kita jual you punya saham untuk ambil balik kita punya duit. Tan Sri Khalid setuju. Tahun 2001 dia sudah sign perjanjian baru dengan Bank Islam. Dia sudah kasih semua saham dia sama Bank Islam. Dia janji tiap-tiap 6 bulan dia akan bayar sikit-sikit untuk dia dapat balik dia punya share. Bila 6 bulan datang dia ada bayar ke? Dia cakap sama juga, tak ada wang, tak boleh bayar. Jadi daripada 2003 Bank Islam mula jual Tan Sri Khalid punya share. Tiap-tiap 6 bulan dia jual saham. Dia jual saham sampailah tahun 2005 semua saham Tan Sri Khalid semua sudah habis kena jual. Sebab itu ramai orang ingat Tan Sri Khalid orang kuat korporat. Dulu dia jadi CEO Gatri. Tak ada orang tanya pun kenapa dia berhenti daripada Gatri masuk politik. Tak ada orang tanya. Sekarang saya mau cakap, dulu kita tak mau cakap sebab itu dia punya malu, tak nak kasih dia malu. Sekarang saya mau cakap, 2005 dia punya saham semua sudah habis dijual. Dia diarahkan keluar daripada Gatri sebab dia sudah kena pecat daripada Gatri. Sebab itulah after that 2006 dia masuk PKR. Kan? Itu bukan salah saya, salah Dr. Lee Buncai, dia yang kasih masuk posisi masuk 2006. Baik. Lepas Bank Islam sudah jual semua dia punya saham. Dulu masa dia pinjam duit Bank Islam, dia beli saham harga mahal, RM2 satu saham. Masa itu RM3 lebih satu saham. Lepas 10 tahun jual sama saham, harga saham sudah rendah. Jual semua saham, kutip itu wang, masih belum cukup mau cover hutang dia 214 juta. Jadi lepas jual semua, Bank Islam tulis surat tahun 2006 sama Tan Sri Khalid cakap, Tan Sri, kami sudah jual semua you punya saham, tapi masih lagi ada 59 juta prinsipal belum bayar. Ini baki sudah jual semua, ada lagi 59 juta. Sebab itu saudara-saudari, kalau orang cakap pasal 70 juta hutang Bank Tan Sri Khalid, itu hutang ialah 59 juta prinsipal, 11 juta interest. Jadi Tan Sri Khalid daripada tahun 2007 sudah hutang dengan Bank Islam 70 juta ini. Ada orang marah sama PKR. Dia cakap itu 2007, you sudah tahu dia hutang 70 juta, you kasih dia jadi menteri besar tahun 2008. Masa itu dia punya kes baru masuk dekat mahkamah. You tengok semua pimpinan Pakatan Rakyat, you tengok YB Khalid sama, you tengok saya, Lika ke, Datuk Seri Anwar, semua ada kes mahkamah. Saya punya kes mahkamah ada 7. 2 boleh kasih masuk penjara, 5 saman boleh kasih bankrupt. Kalau kita tengok kita punya wakil, kita punya pemimpin, kalau kita cakap dia ada kes mahkamah, dia tidak boleh bertanding, tidak boleh jadi wakil rakyat, tidak boleh jadi menteri besar. PKR tak ada orang boleh jadi menteri besar, semua ada kes mahkamah. Cuma itu tahun 2008 kita tanya sama dia, dia cakap dia confident boleh menang dalam mahkamah. Don't believe. Tahun 2008 juga kita mau bentuk kerajaan Selangor buat kali pertama. You ingat dekat Perak dulu, bukan mudah mau bentuk kerajaan. Kita mesti ada seorang yang PAS, PKR, DAP semua setuju. Dekat Perak kita dapat Datuk Seri Miza dulu. Dekat Selangor ada seorang saja yang tiga parti setuju, iaitu Tan Sri Khalid. Jadi itu masa itu kita cakap
cakap okey Tan Sri Khalid, you mesti cakap sama kita you punya hutang macam mana, tapi you boleh continue jadi Menteri Besar dulu. Sebab itu tahun 2008 kita lantik dia jadi Menteri Besar, walaupun kita tahu dia ada masalah hutang. 2009 dia punya kes mahkamah sudah mula pasal dia punya hutang. Bank Islam sudah buat satu application dekat High Court, mahu High Court arahkan Tan Sri Khalid bayar itu 70 juta tanpa perlu bicara. Bank Islam cakap ini perjanjian biasa, you sudah pinjam duit, sudah ada pinjaman, tak payah masuk court untuk bicara lah, bayar lah. Macam biasa kalau kita nanti buat pergi pinjaman beli rumah, kalau nanti tak bayar 6 bulan, bank tak ada panggil anti mau bicara dekat court. Bank hantar orang halau anti daripada rumah, rampas itu punya rumah, betul tak? Jadi bank cakap ini perjanjian sudah clear, you sudah pinjam, you kena bayar lah, buat apa mau masuk court lagi bincang. Hakim Mahkamah Tinggi, Hakim Rohana Yusof dia punya nama, setuju sama Bank Islam. Dia cakap sama Tan Sri Khalid, tak payah bicara ini kes, ini straightforward, you sudah hutang, you bayar. Jadi Hakim Mahkamah Tinggi tahun 2009 sudah arahkan Tan Sri Khalid bayar 70 juta kepada Bank Islam. Itu Mahkamah Tinggi. Tan Sri Khalid tak setuju. Dia pergi Mahkamah Rayuan, dia buat rayuan, dia cakap okeylah saya ada hutang, tapi saya mau masuk juga court. Court mesti berlaku adil, saya punya kes mesti dengar dalam court juga. So in 2010, Court of Appeal granted Tan Sri Khalid's application that a full hearing is carried out before the judge decides whether or not Tan Sri Khalid has to pay. Itu punya. Dan Tan Sri Khalid minta ganti hakim. Dia cakap saya tak nak suka itu hakim perempuan Rohana, dia sudah kasih saya kalah, saya mau minta hakim baru. Mahkamah Rayuan setuju, Mahkamah Rayuan kasih arahan seorang hakim baru nama Datuk Zawawi untuk membicarakan kes Tan Sri Khalid. Tahun 2011 itu kes masuk court, bincang. Hakim tanya sama Tan Sri Khalid, ini you mesti dengar punya, ini paling best sekali. Hakim Zawawi tanya sama Tan Sri Khalid, kenapa you tak mau bayar ini hutang? You sudah ada perjanjian semua. Peguam Tan Sri Khalid cakap dia ambil loan daripada Bank Islam. Dia ingat itu loan mesti Islam punya loan. Lepas dia cek, dia cakap itu loan bukan Islam punya. Jadi sebab itu loan bukan Islam, dia tak nak bayar. Betul, bukan saya tipu, you pergi cek. Tan Sri Khalid cakap itu loan, you ambil Islamic banking, ada satu Islamic banking nama BBA, Al-Bai Vitamin Ajil, meaning that you must transfer, you must exchange. Dia kasih you loan, you mesti kasih barang sama dia. Cakap Tan Sri Khalid cakap itu loan, walaupun Bank Islam cakap loan itu Islam, dia rasa itu loan bukan Islam. Sebab loan itu tidak Islam, dia tak nak bayar sama itu loan. Hakim Datuk Zawawi cakap itu you punya masalah, tapi you ambil loan, you kena bayar juga. Jadi Tan Sri Khalid kalah. Tan Sri Khalid cakap dia tak mau bayar until dia betul-betul yakin ini loan Islam punya loan. Jadi hakim cakap sama Tan Sri Khalid punya peguam, kalau macam itu okey, no problem. Hakim arahkan supaya Bank Negara Islam buat keputusan, Bank Negara Malaysia buat keputusan itu loan Islam atau tidak. Sebab dekat Bank Negara Malaysia dia ada satu unit nama dia Syariah Advisory Council ataupun Majlis Penasihat Syariah. Ini majlis, dia ada ini orang top, orang Islam, ulama semua mau tengok setiap perjanjian dan buat keputusan ini Islam atau tidak. Hakim cakap kalau you nak tentukan ini loan Islam atau tidak,
mesti tanya itu bank negara. Kalau bank negara cakap itu non-Islam, Tan Sri Khalid kena bayar. Kalau bank negara cakap bukan Islam, barulah Tan Sri Khalid tak boleh bayar. Masa itu semua orang sudah tahu Tan Sri Khalid mesti bayar punya. You tahu sebab apa? Yang bagi license sama bank Islam mau kasih ini loan and certified cakap itu loan bank Islam adalah Majlis Penasihat Syariah. Takkan dia sudah kasih certification cakap ini loan Islami, bila Tan Sri Khalid pergi tanya dia cakap ini tidak Islami. Semua license Islamic banking itu bank negara Malaysia sudah kasih. Kalau dia sudah kasih bank Islam license cakap bank Islam punya banking products Islamik, takkan nanti dia kata you punya pasal Tan Sri Khalid itu punya tidak Islam. Jadi Tan Sri Khalid sudah tahu bila mahkamah sudah cakap rujuk sama bank negara ini Islamic or not, dia sudah tahu dia mesti kalah punya. Jadi dia bantah lagi. Dia cakap, hakim, saya tak ada setuju tanya sama bank negara kerana itu melanggar perlembagaan. Dia cakap. Saya tak tipu, you boleh cek judgement. Dia buat satu lagi application dekat Mahkamah Rayuan. Dia kata tak mau rujuk sama bank negara sebab itu melanggar perlembagaan. Mahkamah Rayuan tahun 2012 cakap tak betul. Dia tak setuju sama Tan Sri Khalid. Dia masih lagi cakap Tan Sri Khalid, you kena tanya bank negara Malaysia itu produk banking Islam atau tidak. Sebab itu saya mau jawab, orang tanya kenapa baru sekarang tahun 2014 hutang Tan Sri Khalid keluar. Sebabnya 12 Februari 2014 adalah tarikh akhir perbicaraan kes di Mahkamah Persekutuan, Mahkamah paling tinggi. Lepas dia sudah kalah tahun 2009, 2010, 2012, kes paling akhir sekali 2014 in Februari dia kena pergi Mahkamah Persekutuan. Kalau Mahkamah Persekutuan juga tolak dia punya permohonan, dia kena bayar 70 juta. Sebab itu saudara-saudari, my friends, bulan Januari 2014 kita mula dengar cerita orang cakap you better check your MB. Sebab orang ada orang bagi maklumat sama kita Tan Sri Khalid sedang runding mau kautim dia punya loan dengan bank Islam. Itu kita tak pelik, itu dia punya hak. Mau kautim dia punya loan, you boleh runding you punya loan dengan bank. Yang kita takut orang cakap dia gunakan Dain punya lawyer Rashid Manaf mau kautim itu loan dengan bank Islam. Kita panggil dia, tanya dia betul atau tidak, dia tak mau jawab. Sebab itu Januari 2014 ini orang parti pun tak ada tahu. Sebab itu akhir Januari 2014 Datuk Seri Anwar buat keputusan Tan Sri Khalid kena berundur sudah. Sebab kalau selama ini orang komplain pasal longkang, pasal sampah, pasal semua kedekut, itu tak apa, kita boleh defend dia. Itu masalah pengurusan, bukan masalah amanah. Tetapi bila anda you suspect, you rasa ini orang sudah mau nakal, gunakan jawatan menteri besar untuk kautim dia punya personal loan, itu sudah tak ada beza sama UMNO. Itu rakyat akan marah kerana dia tidak lagi jujur. Kalau orang itu tidak jujur, you jangan tunggu dia curi duit. You panggil dia, tanya betul ke tidak. Kalau you tak yakin, you suruh dia letak jawatan. Betul ke tidak? Kalau kita tunggu dia curi duit, nanti dia jadi Dain Zainuddin, sudah kaya, kita tak boleh buat apa. Sebab itu Januari 2014 PKR umumkan kita akan buat kajian move. Tan Sri Khalid kita minta supaya berundur. Masa itu ramai orang marah sama kita. Masa itu pun saya tidak pasti betul atau tidak, betul-betul kita adil atau tidak dengan Tan Sri Khalid. Sebab hanya kita dapat maklumat, kita minta dia berundur.
Tindakan-tindakan dia selepas kita sudah umum kajakmu, bagi saya meyakinkan bahawa kita buat tindakan yang betul minta dia lekat jawatan. Sebab apa? 25 Januari 2014, hari Ahad, pukul 11 pagi, Datuk Seri Anwar cakap sama dia, minta you berundur, terima kasih banyak-banyak. We have to move on. You have to move on. Parti will continue building Selangor towards Putrajaya. Masa itu dia cakap, okay, no problem, dia ada setuju. Cuma dia minta kasih dia 2-3 bulan, dia baru settle 2-3 bulan. 2 minggu lepas itu, 12 Februari 2014. Saya dah cakap 12 Februari kan. Itu 12 Februari adalah tarikh dia punya court case Mahkamah Persekutuan. 12 Februari 2014, Peguam Bank Islam dengan Peguam Tan Sri Khalid pergi ke Mahkamah Persekutuan mau bicara kes. Dia pergi mahkamah, hakim cakap, you tak nak tahu ke? You punya klien Bank Islam sudah tarik ini punya kes. Dia tak nak cakap sama you ke? Jadi masa itulah Peguam Bank Islam telefon kita beritahu ada benda tidak kena. Saya Peguam Bank Islam, saya sudah bawa ini kes 4 tahun, turun naik, menang semua. Last minute masa kita mau menang, saya punya klien pun tak ada cakap. Saya pergi mahkamah, mahkamah cakap klien saya sudah tarik ini punya kes sebab dia mau settle itu hutang out of court. Peguam Bank Islam cakap kalau betul dia mau settle out of court, mesti dia bincang sama lawyer, sebab lawyer yang bawa ini kes. Tan Sri Khalid punya lawyer pun sama, tak nak tahu. Jadi masa itu kita sudah mula yakin bahawa memang betul Tan Sri Khalid sudah runding mahu settle dia punya hutang out of court. 2 minggu lepas itu Tan Sri Khalid tanda tangan perjanjian air dengan Selangor. Parti dia tak ada cakap, Exco dia tak ada cakap, kerajaan dia tak ada cakap. Senyap-senyap dia pergi ambil gambar senyum sama Najib, masuk semua surat khabar. Tak ada cakap sama-sama. Dia pergi tanda tangan, senyap-senyap dia seorang pergi tanda tangan. Kita tanya dia, why you buat macam itu? Bila kita tengok, kita minta dia punya perjanjian, dia tak nak kasih. Dia cakap ini rahsia OFA. Cakap sudah macam BN. Tapi ada orang kasih bocor. Saya punya mestilah, mesti saya boleh cari juga ini perjanjian. Lembu pun saya boleh cari, mestilah perjanjian boleh cari. Kita dapat itu perjanjian bocor. Bila tengok itu perjanjian itu berat sebelah, kasih semua BN kroni dia, kerajaan negeri dengan rakyat tak dapat apa. Contoh dia kasih projek langat sama BN. Dulu Tan Sri Khalid cakap seluruh Malaysia, dia cakap Selangor tidak perlukan projek langat 2. Saya, YB Khalid Samad, Likang, Kahing semua sudah keliling satu Malaysia cakap kita tidak perlukan langat 2. Ini projek kronik. Bulan 2 Tan Sri Khalid masuk TV3 cakap semua rakyat Selangor perlukan langat 2. Only 2 weeks dia sudah turn. Saya cakap sama Tan Sri Khalid, you nak buat langat 2 saya tak kisah, tapi itu projek mesti kerajaan Selangor Pakatan Rakyat buat. Jangan kasih federal buat. Kalau federal buat, kalau harga 4 bilion 4,000 juta, dia sudah up, kasih komisen sana sini, Rosmah beli cincin beg baru semua 4,000, dia mesti jadi 8,000 juta saja. Betul? Siapa akan bayar 8,000 juta? Bukan Khalid, bukan Rosmah. Yang bayar adalah rakyat. Macam mana rakyat akan bayar? Rakyat kena bayar harga air lagi tinggi. Macam dulu PN kasih ini projek sama IPP perjalanan bebas, harga elektrik naik, siapa kena bayar? Rakyat kena bayar. Jadi kita cakap sama dia, you sudah kasih projek besar sama BN UMNO, you tak ada bincang dengan PAS pun tak ada bincang, PKR pun tak ada bincang, BN pun tak ada bincang. Lepas itu, 1 bulan lepas
dia punya kes sudah gugur daripada settle out of court dengan Bank Islam. 19 Mac 2014 tiba-tiba keluar satu berita besar, Tan Sri Rashid Manap punya company sudah dapat 300 ekar tanah daripada tanah kerajaan negeri Islam. Dulu Ketoyo ambil tanah sikit saja tahu. Walaupun dia doktor gigi, dia ambil tanah sikit pun kita sudah buang daripada Selangor. Ini 300 ekar tanah. 1 bulan lepas dia punya hutang sudah selesai, kita baca dalam surat khabar, syarikat Rashid Manap sudah dapat 300 ekar tanah daripada dulu tanah kerajaan negeri Selangor. Kita tanya dia tak mau jawab. Seminggu lepas itu, lepas dia sudah kasih 300 ekar tanah sama Rashid Manap, orang kuat Daib, seminggu lepas itu 25 Mac 2014 dia sign satu lagi tender perjanjian. Dia kasih projek 591 juta sama Rashid Manap, mau bina 2,400 unit rumah dekat Ulu Bulang. Jadi saya mau tanya semua, kalau you jadi pimpinan PKR, apa kita mau buat? Jalan paling mudah, kita jangan buat apa-apa, duduk saja. Kasih tutup, jangan bagi orang tahu. Walaupun you sudah nampak ini tak betul, sebab kalau kita cakap sama rakyat, rakyat mesti marah sama kita. Itu pilihan mudah. Tapi kalau kita buat itu macam, kita ini tak ada beza dengan utusan, dengan Najib, dengan Rosmah. Kita janji sama rakyat, kita mahu kasih kerajaan yang jujur, yang tak ada makan duit rakyat, yang adil. Sebab itu PKR buat keputusan, walau macam mana pun kita mestilah tukar Tan Sri Khalid dan cakap sama rakyat kenapa kita kena tukar Tan Sri Khalid walaupun rakyat marah sama kita. Orang tanya lagi, you sudah tahu bulan 3, kenapa you tunggu bulan 7? Orang semua ada soalan. Kita tunggu bulan 7 sebab Tan Sri Khalid bulan 3, 6 Mac 2014, bila dia punya sudah sign air, dia punya hutang sudah settle, Datuk Seri Anwar sudah panik. Panggil dia supaya berdepan, kasih mau terang dengan pimpinan-pimpinan Pakatan Rakyat. Kita panggil Ustaz Hadi daripada PAS, Mustafa Ali dengan Salahuddin Ayub. Kita untuk PKR ada Azmin Ali, Datuk Saifuddin, saya sendiri ada dekat situ. Daripada DAP ada Kit Siap, Tan Kok Wai dengan Tony Kuat. Datuk Seri Anwar tanya pada 6 Mac 2014, Khalid, ini you punya hutang. Sekarang satu dunia sudah tahu you sudah settle you punya hutang. Kemudian you pergi sign air, semua orang sudah syak. Orang cakap suspek macam-macam. You mesti cakap sama pimpinan, cerita benar. Tell us so that we can defend you. Kalau you tak ada cakap, orang nanti cakap you sudah masuk UMNO, deal sama UMNO. Jadi cakap sama pimpinan, then we will defend you if you are honest. Tan Sri Khalid ada cakap sama pimpinan, dia kata memang betul dia sudah, itu Bank Islam sudah tarik balik dia punya legal action, dia kata. Tapi sebabnya ialah Tan Sri Khalid mau saman PNB dalam 2-3 bulan lagi. Dia rasa dia boleh menang 300 juta. Bila dia sudah menang 300 juta, dia akan bayar Bank Islam. Sebab itu Bank Islam cakap, okey lah, saya tarik saya punya legal action, you pergi saman sama PNB, you sudah dapat duit, nanti datang kasih bayar saya. Ada masuk akal tak? Boleh percaya? Ini macam saya ada hutang rumah, hutang kereta dengan bank. Saya cakap dengan Maybank, you tolong gugurkan saya punya hutang, sebab saya mau saman Syarizat. Dia ada banyak cakap macam-macam sama saya. Bila saya sudah menang dengan Syarizat 100 juta, nanti saya bayar saya hutang. Boleh pakai tak? Tapi kita masih lagi mau bagi peluang dekat dia. Sebab itu kita tunggu 3 bulan. Dia cakap mau saman PNB 2-3 bulan. Sekarang sudah bulan 7. Mana ada pinjaman, mana ada saman sama PNB. Sebab itulah awal bulan 7, memang betul, awal bulan 7 tahun ini PAS, DAP dengan PKR duduk bincang balik. Sudah sampai masa untuk kita minta Tan Sri Khalid.
Kita cakap baik sama dia. Orang tanya, kenapa baru sekarang mau cerita? Kenapa tak cerita sebelum ini? Sebab kita mau jaga aib dia. Kita panggil dia betul-betul, cakap Tan Sri berundur lah. Kita tak mau cerita pasal you punya loan semua ni. Kita biasa hentam UMNO, bukan hentam orang kita. Malu. Kita panggil dia suruh terang. Mula dia datang, lepas itu dia tak mau datang. Lepas itu Anwar panggil pun dia tak nak jawab. Wan Azizah panggil pun dia tak nak jawab. Dia sudah tidak datang mana-mana mesyuarat. Oleh kerana itu, kita tidak ada pilihan lain. Rakyat ingat kita mahu buang menteri besar yang cukup baik. Dia pun nampak macam teddy bear, orang suka sama dia. Sebab itu kita tidak ada pilihan. Kita mesti cakap sama rakyat. Sebab itu baru sekarang kita cakap sama rakyat. Saya nak tutup macam ini ya. Saya nak tutup macam ini. Memang susah. Kalau mau mudah, kita tutup mata, minta wang sama dia. Cakap sama Tan Sri Khalid, kalau you sudah ada duit, you kasihlah 30-40 million sama kita, kita diam. Kasih sama parti, parti tak dapat bising. You khidmat sampai you habis penggal, kemudian kita tukar orang. Tapi you ingat rakyat bodoh. Rakyat sekarang cukup sedih. Dia boleh tahu siapa sudah settle loan. Dia boleh tahu siapa dapat tanah. Dia boleh kenal ini Rashid Manap siapa. Kalau setahun lagi, 2 tahun lagi, rakyat sudah dapat hidu, sudah dapat tahu ini deal, ini projek semua. Masa itu rakyat akan tanya PKR, tanya PAS, tanya DAP, tanya saya, tanya Wali Khalid Zaman. Itu jam dulu masa kamu tahu kenapa kamu tidak buat sesuatu untuk remove Tan Sri Khalid. Masa itu rakyat tidak akan maafkan kita dan kita tunggulah 20 tahun lagi sebelum kita boleh menang balik Islam. Sebab itu saudara sekali, walaupun susah, kita mesti terang dengan semua orang. Saya minta tolong semua yang hadir ini balik, kita mesti cakap perkara yang sebenar kepada rakyat. Kita tak marah sama dia, bukan kita benci sama dia, tetapi sudah ada bukti kukuh dia gunakan jawatan menteri besar itu untuk selesai masalah peribadi. Bila dia buat itu macam, dia sudah kasih projek, wang, tanah sama kroni. Bila itu jadi, kita tidak ada beza dengan UMNO Barisan Nasional. Sebab itu kita mesti firm, kita mesti tegas, kita mesti jelas sama rakyat. Saya pasti rakyat akan faham. Dan lepas ini saya rasa rakyat Selangor akan ramai-ramai minta Tan Sri Khalid, you letak jawatan lah, you sudah hilang sokongan. Sebab itu thank you very much malam ini. Saya hanya mau cerita pasal Bank Islam, dapat maklumat. Semua ini ada dalam rekod mahkamah. Ada dekat saya punya blog, dia punya judgement court, semua ada. Boleh semak di situ kalau tak percaya. Saya yakin once you look at the court case and you look at the series of events and who benefited from the deals, I'm sure you will be convinced that it is of utmost imperative that we must remove Tan Sri Khalid immediately. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.